So okay. Von Neumann model ni sangat terkenal Okay, von Neumann model sangat terkenal kerana model inilah yang dirujuk oleh apabila kita hendak bercakap tentang sejarah komputer ataupun sejarah elektronik komputer, kita akan merujuk kepada satu model yang dikenali sebagai model von Neumann. Von Neumann. So memang terkenal lah model ni. Sekejap ada orang baru masuk saya kena proof dulu. Okay. So okay. Sejarah von Neumann model ni bermula pada tahun 1945 lah. Pada tahun 1945 baru ada von Neumann model. So sebelum von Neumann model tu, okay, dia punya sejarah dia bermula pada tahun 1943. Okay, ada satu model namanya ENIAC. ENIAC, ENIAC. Minta tolong seorang recordkan video ni boleh tak? Okay, thank you Nafal. Okay, so ENIAC ni dibina oleh Presper Eckert dan John Macaulay dan ia merupakan komputer elektronik umum yang pertama. Walau bagaimanapun, komputer ini masih lagi menggunakan atucara hardwired. Hardwired ni maksudnya bila kita nak laksanakan kerja-kerja dengan menggunakan ENIAC, kita perlu buat setup pada switches. So ada mechanical part lah, macam button kita kena set up, kita kena set benda tu. Macam kamu boleh google ENIAC di internet, kamu boleh tengok macam mana rupa ENIAC. It's a very big and it's a very huge machine, dan apabila untuk menggunakan mesin ini kita perlu buat setup dials and switches. Macam button-button dan sebagainya lah. Dan pada tahun 1944 ada satu komputer yang dikenali sebagai ADVAC. ADVAC ni ada konsep atucara tersimpan dalam memori. Atucara tersimpan dalam memori. So ini daripada ADVAC ni lah kita mula ataupun komputer boleh digunakan untuk menyimpan data dan arahannya. Dan pada tahun 1945, okay, ada seorang manusia, John von Neumann namanya. Okay, dia ada tulis satu report, membuat satu laporan berdasarkan ADVAC tadi, di mana dalam report yang ditulis oleh John von Neumann ni, dia ada terangkan tentang konsep atucara tersimpan. Okay, von Neumann ada terangkan konsep atucara tersimpan di dalam reportnya. Dan nama report tersebut adalah First Draft of a Report on ADVAC. Okay, First Draft of a Report on ADVAC. So dia ambil nama lah nama mesin tu ADVAC. So penulis reportnya adalah John von Neumann. Jadi kita sebagai generasi baru ni kita lebih kenal von Neumann lah sebab dia yang menulis, kerana dia menulis report berkenaan dengan konsep atucara tersimpan ni. Jadi ada 5 komponen penting, okay, ataupun ada 5 basic structure ataupun 5 struktur asas yang ada dalam model von Neumann, iaitu memory. Memory ni adalah komponen ataupun struktur asas yang mengandungi arahan dan data. Yang macam saya sebutkan sebelum ni, arahan dan data memang tak boleh lari daripada kelas ni, memang akan ada sampai bila-bila. And then dia ada processing unit ataupun CPU. Okay, CPU ni fungsi dia untuk melaksanakan fungsi aritmetik dan logik. Okay, aritmetik kita dah belajar dalam chapter 2, manakala logik kita belajar dalam chapter 3, di mana kuisnya akan diadakan petang nanti, pukul 3 nanti. So itulah tugas CPU untuk melaksanakan operasi aritmetik dan logik. Itu tugas dia. Kemudian ada control unit. Fungsi control unit adalah untuk menginterpretasi arahan. Okay, arahan yang diberi oleh manusia akan diinterpret ataupun dinyah-kod oleh control unit. Kemudian ada 2 lagi komponen yang dikenali sebagai input dan output, dan secara keseluruhannya gambaran bagi model von Neumann adalah seperti dalam paparan di hadapan kamu. Ada memory di bahagian atas, kemudian ada processing unit di tengah-tengah, kemudian ada control unit pada bahagian bawah,
pada bahagian kiri dan kanan dia ada input dan output. Okay. As we know, input dan output fungsi dia untuk memasukkan data daripada persekitaran komputer ke dalam komputer lah. Manakala output pula mengeluarkan data yang telah diproses daripada komputer ke persekitaran komputer. Okay. Kita gunakan label persekitaran komputer untuk merujuk kepada sesuatu yang berada di luar komputer lah. Kita panggil dia sebagai persekitaran komputer ataupun computer environment. Jadi data-data daripada computer environment ni akan dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan peranti input. Peranti input ni contohnya seperti keyboard, mouse, mikrofon, kamera dan sebagainya. Manakala peranti output pula ada seperti printer, monitor, speaker dan sebagainya, ya. So itu adalah input dan output. Okay, kita go di kalau tengok di dalam model ni dia ada anak panah anak panah ni tengok ada anak panah solid, ada anak panah putus-putus Okay, kalau tengok anak panah solid tu dia bermula daripada input. Okay, maksudnya data dan arahan dimasukkan melalui dengan menggunakan peranti input. Kemudian data dan arahan tersebut dihantar kepada memory ataupun RAM. Kemudian data-data itu akan dihantar ke processing unit, diproses, kemudian dihantar semula ke RAM dan seterusnya ke output. Itu dia punya flow. Flow dia memang macam tu bermula daripada input sebab kita masukkan data ke dalam komputer menggunakan input kan. So it will directly go to memory, dia akan terus ke memory, kemudian ke CPU, kemudian akan patah balik ke memory dan akhirnya ke output. Itu gambar anak panah solid. Kemudian ada anak panah putus-putus tu kalau tengok dia daripada control unit. Bermaksud control unit ni fungsi dia untuk mengawal semua komponen lah. Kalau tengok anak panah pertama daripada control unit ni ke input, anak panah kedua ke memory, anak panah ketiga ke CPU dan anak panah keempat ke output. Bermaksud ia mengawal semua unit asas ataupun struktur asas ataupun komponen saya guna 3 label. Awak boleh panggil semua ni sebagai struktur asas ataupun komponen ataupun itulah 4 komponen ataupun ada yang tak lepas masuk. Lepas masuk tak ada nama dia tu. Ada tak? Sekejap, dia tak keluar nama dia. Sekejap, saya stop. Tak ada, boleh minta balik tak? Okay, sir. Minta balik siapa yang bermasuk tadi. Saya tengah off presentation ni. Okay. Okay. So dalam memory, dalam RAM, ada lagi yang baru masuk ke? Okay. So okay, lihat semula display depan monitor kamu. Ada kita di dalam memory ada 2 komponen subkomponen Subkomponen ni maksudnya sub komponen kecil yang ada dalam komponen besar. Kita panggil dia sebagai subkomponen. So subkomponen dia adalah MAR dan MDR. MAR stand for Memory Address Register. Memory Address Register ini adalah daftar ataupun log untuk kita register alamat memory address register. Register ni macam macam register book, macam daftar kelahiran, daftar attendance ke kelas. Okay, itu masuk register. So dia simpan maklumat tentang maklumat pendaftaran maklumat pendaftaran berkenaan dengan alamat memory. Kemudian kita ada MDR. MDR ni menyimpan maklumat pendaftaran berkenaan dengan data memory. So MDR stand for Memory Data Register. Okay, saya ulang balik, MDR tempat untuk menyimpan ataupun untuk mendaftar alamat memory, manakala MDR pula adalah tempat untuk mendaftar data memory.
So address dengan data memang tak boleh lari lah. Bila bercakap tentang memory, mesti kita cakap pasal address. Dan address ni lah yang digunakan untuk mencari lokasi di dalam memory untuk kita simpan data yang kita register. Okay, so ulang balik memory ni is a very big space. Awak bayangkan memory ni ruang yang sangat luas, ruang untuk menyimpan data ataupun barang lah. Kita analogikan sebagai barang Kemudian sangat luas, dia ada banyak container macam laci-laci yang kecil, dan laci-laci ni semua ataupun container ini jumlahnya melebihi 1 bilion 1 bilion kerana satu laci tu menyimpan 1 bit. 1 bit So kalau dah satu huruf pun 8 bit, maknanya kalau assignment misalnya ada berjuta-juta kan. Jadi of course lah kita kena ada memory yang sangat besar. Jadi apabila ada banyak ruang ataupun laci di dalam memory, so untuk kita cari data dalam memory, kan kita simpan data dalam memory dalam laci-laci yang kecil ni tadi. So kita kena gunakan alamat untuk kita cari di mana lokasi saya gunakan perkataan laci tempat untuk menyimpan ataupun container So untuk mencari container dalam berbilion-bilion container ni, kita perlu ada alamat lah. So alamat ni akan mengenal pasti di mana lokasi container tersebut. So that is why MAR dan MDR tidak dapat lari lah daripada bercakap tentang memory. Kemudian ada processing unit. Okay, CPU ni macam tadi fungsi dia untuk melaksanakan operasi aritmetik dan logik. Kalau tengok dalam gambar rajah ni dia ada ALU. ALU stands for arithmetic and logic. Okay, kemudian ada TEM. TEM ni juga adalah sejenis register, digunakan untuk menyimpan data secara sementara. So kenapa banyak sangat tempat untuk menyimpan data macam ni. Memory ni untuk kita ada hard disk hard disk ni secondary memory. Hard disk secondary memory. So bila kita nak gunakan Microsoft Word misalnya, jadi OS operating system dia akan ambil Microsoft Word tu dan masukkan ke dalam RAM. RAM. So data-data dari data-data berkaitan dengan software tersebut akan disimpan sementara ke dalam RAM sebab kita nak gunakan software tersebut. Jadi apabila kita nak akses data dalam RAM, so data-data yang nak diproses tu akan dipindahkan ke CPU sebelum ia diproses oleh ALU lah. Jadi dia ada macam tempat macam RNR macam RNR. So data-data tersebut akan disimpan secara sementara ke dalam ALU untuk diproses, kemudian sebelum dihantar semula ke memory, dia akan disimpan balik secara sementara juga di dalam temporary register. So dia macam tempat untuk rehat seketika lah sebab apa? Sebab ia akan mempercepatkan proses lah. Kalau dia terus ALU directly ambil data daripada memory, so kalau kamu tengok ia dua komponen yang berbeza, so it takes time, akan mengambil masa. Okay, jadi untuk mengurangkan tempoh itu, maka data-data yang nak diproses daripada memory ni akan disimpan secara sementara dalam TEM lah. Supaya lebih cepatlah diakses oleh ALU sebab ALU dan TEM berada dalam komponen yang sama. So itu fungsi TEM. Kemudian kita ada control unit. Macam tadilah control unit fungsi dia untuk mengawal keempat-empat komponen yang ada ni. Jadi dia ada PC. PC ni bermaksud program counter. Dia akan bilang. Kalau awak bercakap tentang program ataupun atucara, setiap baris atucara tu dia ada alamat dia. Kalau buat C++ kan, awak belajar C++, setiap baris atucara dia ada alamat dia yang tersendiri. Setiap baris satu baris atucara, satu alamat. Jadi PC ni akan simpan satu alamat atucara dalam satu masa. Sebab kalau awak kalau awak dah belajar C++ kan? Ada yang tak ambil paper C++ ke? Ke semua ambil? You belajar C++ tak? Tak belajar? Belum lagi, sir. Belum lagi? Alamak. Jadi semester 1 korang punya programming language apa? Tak silapnya sem 1 belum belajar coding dan dia coding ni kan dia ada baris, dia ada satu format format untuk baca data, format untuk print out. Jadi satu baris atucara dia ada satu fungsi yang tersendiri. Jadi dalam memory,
dalam satu laci ataupun kontainer akan disimpan satu baris atau cara. Satu baris yang, contoh macam saya suka makan satu ayat kan, saya suka makan, saya suka tidur, saya suka main. So di situ ada 3 ayat. So 3 ayat ni memerlukan 3 ruang dalam memori untuk disimpan. Begitu juga dengan line of code ataupun baris atau cara. Jadi setiap baris atau cara ni ada satu ruang dalam memori untuk disimpan. Dan satu ruang tu dia ada alamat yang tersendiri lah. So alamat tu yang akan disimpan dalam PC. So atau cara mana yang kita nak proses, alamat bagi atau cara itulah yang akan disimpan dalam PC. So nanti kita tengok satu persatu apa maksud setiap subkomponen yang ada ni lah. Okay, ini berkaitan dengan memory. Seterusnya berkaitan dengan memory. So macam kita belajar sebelum ni, formula bagi saiz memory ada 2 kuasa K kali M. Okay, di mana K ni merujuk kepada K bit identifier of location. Alamat lah maksudnya. Identifier of location of course lah alamat. Jadi berapa bit yang digunakan untuk mewakili alamat. So dalam kes contoh gambar rajah yang diberi sebelah ni, alamat ni berada di luar, yang berada di luar. Ni semua alamat. So di sini alamat yang digunakan adalah sebanyak 4 bit. Setiap lokasi ni, setiap kontainer warna merah ni kontainer. Setiap identifier bagi location ataupun kontainer ni diwakili oleh 4 bit. Jadi dalam kes ini K bermaksud 4 bit lah, manakala M mewakili M bit value stored in location. Dalam contoh yang diberi ni M dia adalah 8 lah, 8 bit 2, 4, 6, 8. Ini contoh saja contoh. So dalam gambar rajah ni maksud dia apa? Maksudnya satu lokasi boleh menyimpan 8 bit dan setiap lokasi ni dirujuk dengan menggunakan 4 bit alamat. Itu maksud dia. Itu maksud cara nak baca gambar rajah ni. Saya ulang balik, setiap lokasi memori boleh menyimpan 8 bit. Macam mana saya tahu? Sebab saya bilang ni 00101101. So 8 bit ni mewakili M. Okay, manakala untuk setiap lokasi ni juga ia diwakili ataupun dirujuk dengan menggunakan 4 bit alamat. 4 bit alamat bermaksud K-nya bersama dengan 4 lah. Jadi saiz bagi gambar rajah memori ni, ini sebagai contoh saja, 2 kuasa 4 kali 8. 2 kuasa 4 kali 8. Titik-titik tengah ni bermaksud dia ada banyak lagi lah, dia punya memory, dia punya storage ataupun ruang tu ada banyak lagi lah tengah-tengah ni. So banyak, dia cuma tak lukiskan saja. Jadi apa saya nak cuba cakapkan adalah formula 2 kuasa K kali M. Cara nak kira dia itulah tadi, dan daripada situ kita boleh dapat saiz memory. Saiz memory. Okay, awak duk cakap pasal memory card 1 gig, 2 gig. Cara untuk dapatkan pengiraan 2 gig, 1 gig itu adalah dengan menggunakan formula 2 kuasa K kali M. Okay, M merujuk kepada bilangan bit dalam satu lokasi, manakala K merujuk kepada bilangan bit untuk mewakili alamat. Ini kira kecil lah kecil sebab satu alamat boleh diwakili oleh 4 bit. So paling banyak pun 1111 lah. Can you imagine kalau alamat dia, bit bagi alamat sampai 8, kalau 8 bermaksud lokasi dia bermula dengan 00000000 sampailah 11111111. So ada banyak lokasi boleh dicipta daripada jumlah bit 8 tu tadi yang digunakan untuk mewakili alamat. Okay, dalam memory ada 2 basic operation, load dengan store. Load ni maksudnya apa? Baca nilai daripada lokasi memory. Baca tu maksudnya bawa keluar lah. Bawa keluar data daripada memory. Kemudian kita ada store. Store ni simpan data ataupun nilai ke dalam memory. Ulang balik, load kita baca, bawa keluar, kita baca, kita bawa keluar data daripada memory. Manakala store pula kita simpan value ataupun nilai ataupun data ke dalam memory. Okay, so untuk masuk ke dalam memory ni, untuk kita simpan data ke dalam memory, dia ada interface. Interface ni antara muka. Dia ada macam pintu lah, interface. Antara muka. Jadi antara muka untuk masukkan data ke dalam memory ni dikenali sebagai MAR dan MDR. Ni saya ceritakan tadi. MAR stand for Memory Address Register, tempat untuk kita daftar alamat memory ataupun lokasi tadi, alamat lokasi tadi. Kemudian MDR ni tempat untuk kita register ataupun daftar data bagi memory tadi. Jadi so load dengan store ni proses dia macam inilah yang ditunjukkan di sini. Untuk load a location A, maksudnya untuk
untuk keluarkan data daripada lokasi A, so apa dia punya step? Sebagai contoh, alamat bagi data tersebut ditulis ataupun didaftar ke dalam MAR. Kita tulis dulu alamat dalam MAR, kita register dulu alamat dalam MAR, kemudian control unit tadi akan menghantar read signal to the memory. Hantar read signal to the memory, and then data tersebut akan dibaca daripada MDR. Maksudnya bila read signal dihantar ke memory, data yang telah dijumpai tadi, yang nak dibawa keluar tadi akan didaftar ke dalam MDR. So selepas itu barulah ia boleh digunakan. Tu saya ulang balik. Saya ulang balik step dia. Yang pertama, write address A into MAR. Tuliskan dulu alamat bagi memory address yang kita nak cari tu. Kita daftarkan dulu alamat di dalam MAR. Kemudian control unit akan hantar read signal kepada memory. So masa dia hantar read signal tu bermaksud data yang ada dalam address tadi, dalam lokasi tadi akan disalin ke dalam MDR lah. MDR sebelum data tersebut boleh dibaca daripada MDR. Itu maksud read signal. So read ni maksudnya data tersebut dicari berdasarkan address A tadi yang dah didaftar dalam MAR. Kemudian data tersebut dibawa keluar dan disalin dalam MDR sebelumnya ia boleh dibaca oleh control unit. Itu cara untuk mencari ataupun mengeluarkan data daripada memory. Okay. Manakala untuk simpan data ke dalam memory pula, to store a value X to a location A, apa proses dia? Write the data X into MDR. So maksudnya data tersebut didaftar dulu di dalam MDR. Dia terbalik. Yang tadi tulis alamat dalam MAR dulu. Yang ni tulis data ke dalam MDR dahulu. Kemudian alamat dekat mana kita nak simpan data tu didaftar di dalam MAR. Itu step dia. Register data dalam MDR, kemudian register alamat dalam MAR. Seterusnya barulah control unit akan menghantar write signal to memory. So bila control unit menghantar write signal to memory, bermaksud data tersebut akan disimpanlah dalam memory berpandukan alamat yang ada dalam MAR. Itu cara untuk simpan. So dia berbeza sikit lah berbeza. Kalau simpan tu dia daftarkan dahulu data dalam MDR, kemudian daftarkan alamat dalam MAR, kemudian hantar write signal. So maksudnya bila hantar write signal tu data akan disimpanlah berdasarkan alamat yang telah didaftar di dalam MAR. Itu untuk store. Kalau untuk load, ada lain sikit. Load ni dia tulis dulu alamat, kemudian hantar read signal. Bila dia hantar read signal bermaksud data yang dibaca tu akan ditulis dalam MDR lah. Sebelumnya data tersebut boleh dibaca. Read the data from MDR. So itu step untuk tulis dan load. Load maksudnya bawa keluar data daripada memory, dan satu lagi store untuk kita tulis ataupun simpan data ke dalam memory. So label tau jangan confuse lah. Kalau guna load maksud kata lawan bagi load adalah store. Awak boleh juga guna perkataan read. Kalau read, store ni awak gantikan dengan write. Kalau read, write. Kalau load, store. So mana-mana pun sama. Okay, itu berkaitan dengan memory. Kemudian berkaitan dengan CPU. Dalam CPU macam saya sebut tadi, dia ada ALU. ALU ni adalah unit yang melaksanakan aritmetik dan logik. Kemudian macam-macam fungsi lah dia boleh buat. Dia boleh buat pendaraban, square root, tambah, tolak, darab, bahagi. Itu untuk aritmetik. Untuk logik dia boleh buat add, and dan not sahaja. Dia tak boleh buat NAND dengan NOR. Ini khusus untuk LC3 lah. CPU LC3 ni dia tak banyak function. That's why saya gunakan dalam kelas ni sebab dia hanya boleh gunakan untuk logic add, and dan not saja. So simple lah untuk kita faham konsep dia macam mana. So itulah fungsi ALU untuk melaksanakan fungsi aritmetik dan logik. Temporary ni pula adalah sejenis storage juga ataupun register juga, sama macam MAR dan MDR tadi, tapi fungsi dia untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan operan dan hasil of functional unit. Maknanya, operan ni apa? Operan ni sumber. Katakan 2 campur 1. 2 campur 1 tu operasinya campur, operannya 2 dan 1. Itu istilah matematik. Kalau 3 campur 5, 3 campur 5, campur tu adalah operasi matematik lah, tambah. 2 dengan 3 tadi adalah operan, iaitu sumber dia. Jadi sumber dan result disimpan dalam temporary dahulu. So daripada memory,
operan tersebut dihantar ke TEM untuk disimpan secara sementara. Kemudian bila tiba masanya, operan tersebut akan diproses oleh ALU. Proses ni pula merujuk kepada tambah, tolak, darab, bahagi, add and not lah. Okay. Kemudian setelah diproses, operan tersebut hasilnya disimpan kembali ke dalam temporary secara sementara sebelum dia dihantar kembali ke RAM. RAM. So itu adalah fungsi temporary, simpanan secara sementara. So temporary ni ada 8 ruang. Satu ruang tu saiz dia 16 bit. Walaupun tem dalam gambar rajah ni nampak kecil, sebenarnya dalam tem ni ada 8 ruang ataupun 8 bilik lah, 8 lokasi, dan setiap lokasi tu dia boleh simpan 16 bit. So lokasi-lokasi tu kita namakan dia sebagai R0, R1, R2 sampailah R7. Kenapa R7? Sebab dia ada 8 kan. So bermula daripada R0 sampai R7 lah. Okay, itu berkenaan dengan register. Kemudian input output yang sudah sebutkan dah tadi, input output normal lah, semua orang tahu, dan cuma mungkin awak perlu tahulah bahawa setiap input dan output ni dia ada register juga yang mungkin kita tak perasan lah. Macam keyboard, dia ada keyboard data register dan keyboard status register. Ni label-label ni mungkin kamu baru jumpa, so mungkin kamu macam confused sikit lah. Tapi tak apa, it's okay. Saya cuma nak terangkan saja, saya tak minta pun kamu faham direct. Kamu boleh baca balik nanti untuk lebih memahami lah. Okay, kemudian monitor, output. Ini output juga dia ada register dia tersendiri. Kalau macam monitor, dia ada data display register dan status register. So maksudnya apa? Maksudnya setiap peranti input ataupun output, tak kisahlah printer ke, monitor ke, speaker ke, mouse ke dan sebagainya, dia mesti ada 2 register. Satu register untuk simpan data, satu register untuk simpan status. Okay. So selesai berkenaan dengan satu lagi control unit. Control unit. Okay. Control unit dia ada 2 subkomponen, PC dan IR. Okay, IR ni menyimpan current instruction. Macam saya sebut tadi, kalau buat coding, ada banyak coding berbaris-baris. Katakan satu cara untuk mencetak maklumat atas receipt toll katakan. So untuk buat coding tu dia ada banyak baris, macam karangan lah. Dia ada banyak baris-baris. Satu baris, satu cara satu baris. Dia bukan macam bahasa Melayu lepas titik boleh sambung. Dia tak macam tu. Kalau coding dia kena buat lepas habis satu baris dia kena pindah ke bawah. Habis satu baris pindah ke bawah. Dia tak boleh sambung tepi macam bahasa. Jadi untuk proses arahan ni dia kena buat line by line. Jadi program ataupun arahan mana yang nak diproses pada masa itu akan disimpan dalam IR. Daripada memory, dia akan bawa keluar hantar ke IR. Manakala program counter pula menyimpan alamat bagi arahan yang nak dilaksanakan seterusnya. Okay. So, ini instruction processing. Jadi maknanya arahan tu dia ada 8 layer lah untuk proses. Step yang pertama, fetch. Control unit akan fetch instruction, dapatkan arahan daripada memory. Kemudian arahan tersebut akan dinyah kod. Kemudian daripada arahan yang telah dinyah kod tu akan dikira alamatnya apa. Sebab apa? Sebab dalam arahan yang dah dinyah kod tu, dalam tu ada alamat alamat di mana data disimpan. That is why lepas decode instruction ada fasa evaluate address. Okay. Kemudian bila alamat telah dikira, barulah kita tahu di mana operan tersebut disimpan dalam memory. Jadi that is why lepas dah kita tahu alamat, kita akan cari operan tersebut daripada memory. Macam operan ni refer to sumber jangan confuse. Saya bagi contoh tadi, operan dan operasi. Contohnya adalah 1 campur 2. Kalau 1 tambah 2, tambah tu adalah operasi. Manakala 1 dan 2 tu adalah operan. Dia ada special name operan. So jangan confuse lah. Kemudian bila dah dapat operan daripada memory, barulah ia dilaksanakan, diproses lah, execute operation. Hasilnya akan kemudian fasa seterusnya adalah menyimpan hasil lah. So basically ada 6 layer lah dalam pemprosesan arahan. Okay, saya ulang balik, bila bercakap tentang seni bina komputer, kita tak boleh lari daripada perkataan arahan dan data, instruction and data. So daripada sampai habis nanti memang saya akan ulang benda yang sama, arahan data. So arahan diperlukan untuk memproses data. Kalau kita ada data, tak ada arahan, tak guna juga.
macam saya bagi awak satu list nama, itu data. Dan saya tak bagi arahan. So tak guna kan? So saya kena bagi awak list nama, katakan nama kelas, and then disertakan sekali dengan arahan. Barulah ia boleh digunakan. So that is why perkataan arahan ataupun instruction serta data tidak boleh larilah daripada subjek ini. So instruction processing ni ada 6 fasa lah untuk kita proses maklumat tersebut. So apa itu arahan? Okay, dalam arahan dia ada opcode, dia ada operands. Operan ni macam tadilah, macam saya sebut tadi, data ataupun lokasi juga boleh dikenali sebagai operan. Manakala opcode ni adalah operasi lah. Opcode ni operasi. Operasi ni tak banyak pun, dia ada tambah, tolak, add and not. Itu saja operasi yang kita belajar. Jangan tiba-tiba buat soalan lain pula, awak pula yang create soalan jangan. Opcode ni tak banyak pun. Operan ni of course lah banyak, sebab data ada banyak kan, nombor-nombor kita belajar tu semua data kan. So dia ada format untuk arahan ni ataupun instruction ataupun arahan, dia ada format dia, so awak tak perlu risau lah. Format ni dikenali sebagai ISA, Instruction Set Architecture. Okey, dan ini contoh format dia lah. Saya tak akan gunakan ini, saya untuk perkenalkan format arahan ni, saya akan tunjukkan kamu satu sekejap. Jadual ni biasa diberi dalam exam. Kalau exam face to face pun memang diberi, so tak perlu risau. Sekejap. Sekejap ya. Sekejap. Okay, so awak nampak tak sekarang ada satu jadual dekat dalam awak punya display? Nampak. Okay, so ini nama dia ISA table Jadual Instruction Set Architecture. Jadi tadi dalam nota tadi dia beritahu dalam setiap arahan tu dia ada operan, dia ada operasi. Jadi dekat mana bagaimana dia simpan operan dan operasi tu. Okay, ni saya perkenalkan dekat awal lah, inilah ISA table, dan dalam kelas kita tak banyak. Kalau lihat di sebelah kiri ni dia ada add, end, branch, jump, GSR. So basically ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 arahan saja yang kita gunakan dalam kelas. Okay, 20 ni pun kita tak sentuh semua sebagai contoh, reserve ni saya tak sentuh, bahagian bawah sekali reserve ni saya tak sentuh. Kemudian RTI, RET saya tak sentuh. Kemudian JSRA saya tak sentuh, JSR saya tak sentuh. 5 yang saya tak sentuh. So 20 tolak 5, 15. So 15 saja yang saya sentuh dalam kelas kita. Sentuh tu maksudnya akan digunakan lah dalam exam dan sebagainya.
Kalau lihat bila dah saya tolak 5 tu, di operasi yang tinggal hanyalah add, 2 jenis add, 2 jenis AND, kemudian kita ada NOT kat sini. So tiga saja logik yang kita gunakan, add, AND, dot. Manakala untuk operasi bukan logik add ni untuk arithmetic. Satu arithmetic iaitu add. Kemudian ada 2 sahaja logik yang saya akan sentuh dalam kelas ni lah, iaitu AND dengan NOT. So tak banyak pun tak banyak. So tak akan ada soalan pasal OR, tak akan ada soalan pasal tolak, darab, bahagi, tak ada. Jadi format dia macam ni. Sebagai contoh okay, panjang arahan 16 bit bermula daripada 0 hingga 15. Okay, untuk operasi tambah, kod dia adalah 0001. Ini kod ataupun opcode. Operation code untuk tambah 0001. Kalau awak lihat di sini pun sama. Operation code untuk tambah adalah 0001. Operation code untuk AND adalah 0101. Operation code untuk NOT adalah 10. Ini adalah 1001. Ini standard. Manakala DR ni adalah register untuk kita simpan hasil dia. D bermaksud destinasi. So operasi add ni, bila kita laksanakan operasi tambah, hasil ni kita simpan dalam DR. DR ni 3 bit saja. Kenapa 3 bit? Sebab kita ada 8 register saja. Temporary register tu kan tadi temporary ada 0 hingga 7. Okey. Jadi kita wakilkan dia dengan 3 bit. Kenapa? Sebab 7 adalah 111. Bermaksud kalau kita nak simpan hasil dalam register yang ke-7, so kita tulis dekat sini 111. Maksudnya dia akan simpan dalam register ke-7. Kalau kita tulis 001, bermaksud kita simpan hasil dalam register 1. Kalau 011, kita simpan hasil dalam register ke-3. That is why di bahagian bit 11 hingga 9 ni dia tulis label, dia tak letak nombor sebab dia boleh berubah. Mungkin 000 sampailah 111. Okay, macam yang depan ni tadi, opcode ni tak boleh ubah. Dia memang 4 bit, 15 hingga 12 untuk tambah 0001. Mesti macam ni. Okay, kemudian SR ni adalah source yang pertama. Operan yang pertama pun sama juga, kita boleh simpan dalam register 000 sampailah 111, iaitu register 0 hingga register 7, boleh pilih mana-mana pun. Kemudian bit yang kelima 0, dia memang 0. Bit 4 dan 3 pun memang 0, jangan ubah. Yang mana dah tulis 01, biarkan 01, awak jangan ubah. Yang awak boleh ubah label saja. Kemudian source yang kedua, SR ni adalah source. Source yang kedua pun boleh disimpan dalam register 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7. So that's why diwakilkan dengan 3 bit sebab maksimumnya adalah 7. 111. So kalau lihat di sini, kita boleh tahu dekat mana kita nak simpan source dan dekat mana kita nak simpan dekat mana kita nak dapatkan source dan di mana kita nak simpan result. So untuk alamat pula yang ada IM ni. Macam IM ni bermaksud alamat. Kita kira alamat alamat di mana data disimpan. PC offset, ni pun kira alamat. VC offset ni digunakan untuk kira alamat. Jadi berdasarkan jika kita rujuk pada slide yang tadi, so jelaslah ISA itu mengandungi alamat ataupun data. Okay. Alamat ataupun data. Jadi contoh yang diberi di sini sebagai contoh add 0001, refer jadual tadi 001 ni merujuk kepada add. Kemudian ada tempat untuk menyimpan hasil add ni adalah di register yang ke-6 sebab 4 campur 2 6 ni 6. Kemudian source yang pertama dalam register kedua, source yang kedua dalam register 6. Maksudnya apa? Tambahkan konten R2 kepada konten R6 dan disimpan di dalam R6. Itu cara untuk describe. So dalam exam kalau diminta awak describe, katakan awak diberi kod macam ni, yang saya kotakkan ni. Kalau kod macam ni diberi, so tugas awak adalah untuk mentafsirkan kod tersebut menggunakan ayat seperti inilah. Add the content of R2, tambahkan kandungan register 2 ke dalam register 6 dan disimpan dalam register 6. Cara nak baca ni, cara nak tulis ni, awak kena refer kepada ni lah, add DST. DST ni dalam jadual tadi DR SR1 ni dalam jadual tadi, SRC1 ni dalam jadual tadi SR1, SRC2 ni dalam jadual tadi SR2. Sama saja maksud dia. Tambahkan kandungan register yang ini ke dalam register ini, kemudian disimpan dalam destination. Itu maksud dia. Itu untuk add.
So kalau kita refer tadi, slide tadi, betul lah dia beritahu ya, dalam instruction ni dia ada opcode. Opcode ni macam saya ulang tadi, operational code. Kalau add 0001 lah. Kalau N tadi tak silap saya 0101. Kalau tak silap lah kena refer ISA table. So dalam instruction ni ada opcode dan ada operands. So saya dah tunjukkan pada awak tadi bagaimana rupa arahan, format dia macam mana. So saya harap awak fahamlah apa maksud arahan itu ada mengandungi opcode dan mengandungi operands. Kemudian ada load. Load ni LDR, ini banyak kita belajar dalam chapter 5 tak silap saya. So tak apalah, boleh skip pun yang tak ada masalah pun. So basically tadi kita sebut dah sentuh ada 6 fasa dalam pemprosesan arahan. Jadi bermula dengan load lah. Load arahan yang kita nak proses tu daripada memory ke dalam IR. Ni dia punya first step. Load arahan daripada memory ke dalam IR. Apa yang berlaku? Ni yang sub ni dia beritahu. Ini step dia. Salin kandungan daripada PC ke dalam MAR. Kalau awak ingat tadi, MAR ni fungsi dia untuk mendaftar alamat, mendaftar alamat data yang kita nak bawa keluar. Slide yang awal-awal tadi. So alamat tu dapat daripada mana? Dapat daripada PC. Dapat daripada PC. So alamat yang ada dalam PC ni tadi akan disalin dalam MAR. Kemudian control unit akan hantar read signal to memory. So bila dia hantar read signal bermaksud data yang nak dibaca tadi akan disalin ke dalam MDR. Itu maksud dia. Daripada memory ke MDR. Kemudian the third step, kandungan daripada MDR dihantar ke dalam IR. IR ni berada dalam control unit. So PC dan IR berada dalam control unit. Kalau kita tengok gambar rajah tadi, ni PC dan IR berada dalam control unit. Jadi alamat dalam PC ni akan disalin dalam MAR. Kita daftarkan dia dalam MAR. Kemudian control unit akan hantar read signal kepada memory. Okay, lepas kita hantar control unit hantar read signal, data tersebut akan disalinlah dalam MDR. Okay, seterusnya the third step, data dalam MDR akan disalin dalam IR untuk diproses. So itu maksud tadilah penerangan yang tadi. Okay. Kemudian yang ni penerangan yang ni. Kemudian selepas proses ini selesai, nilai PC akan bertambah 1. Bermaksud PC akan mengandungi alamat bagi arahan atau cara yang seterusnya. Macam saya beritahu awak tadi, setiap cara ni di-type line by line. Satu line tu ada satu alamat, satu PC satu alamat. Jadi bila dah coding ataupun arahan dalam satu line tu, satu baris tu telah melalui fasa yang pertama ni yang saya highlight ni, okey, dah settle. Okey, bermaksud PC akan bertambah 1 lah, dia akan simpan alamat bagi atau cara yang seterusnya. So dia sentiasa bertambah 1. Lepas habis diproses, dia akan bertambah 1 lagi. So dia sentiasa menuding ke ataupun menunjuk ke alamat bagi atau cara ataupun arahan yang seterusnya. So komputer akan smooth lah, dia sentiasa bergerak ke depan. So decode lah satu fasa di mana depending on opcode, bergantung pada opcode, identify other operands from the remaining bits. Of course lah, kalau dalam ISA table tadi, kalau awak tengok berdasarkan opcode yang ada di hadapan, awak tahulah format yang seterusnya yang di belakang-belakang tu macam mana. Untuk decode ni dia kena based on format. Dia tak sama cara untuk decode. Cara untuk decode ni dia kena tengok kepada arahan apa yang kita nak gunakan. Kalau awak lihat di sini, macam add kan, lepas kita tahu 0001 ni adalah untuk add, the next one is, baru kita tahu, lepas tu ada DR, lepas tu ada SR, kemudian ada 000, kemudian ada SR2. Kalau katakan arahan itu berkenaan dengan add yang kedua, okay, opcode masih lagi sama, DR masih lagi sama, SR masih lagi sama, tapi bit kelima ni dah lain. Kalau bit kelima ni 1, bermaksud the rest 5 bit lagi adalah untuk immediate 5, untuk kira alamat. N pun sama, opcode N 0101. Okay, belakang ni berbeza. Untuk bit yang kelima adalah 0 bagi N yang pertama. Untuk N yang kedua, bitnya adalah 1. Jadi maksud slide tadi adalah
kalau kita nak buat nyah kod, kita nak nyah kodkan arahan itu, kita nak proses dia. Jadi kita kena tahu apa opcode yang kita tengah work on, kita tengah proses opcode berjenis apa. Sebab setiap opcode tu dia punya format dia lain. Kalau kita tak tahu kalau kita pakai belasah je, so benda tu jadi tak valid lah. Okay, itu untuk share. Okay. Kemudian evaluate address. Value address fasa seterusnya tadi. So ada beberapa opcode yang kita kena kira alamat. Kalau perasan tadi ada yang perkataan PC tu. Yang mana di PC tu itu maksudnya opcode yang memerlukan kita mengira alamat. Okay, never mind, dalam chapter 5, 6, 7 nanti kita akan buat secara praktikal ke 6 fasa ni. Ini cuma penerangan saja. Penerangan. Kemudian operation pun sama juga. Fetch operand, bila kita dah tahu alamat, fasa seterusnya adalah untuk mendapatkan operand. Kita ambil operand ataupun data daripada alamat yang kita dah kira tadi. Kemudian dia ada fasa execute. Execute ni fasa di mana data-data yang telah diambil daripada memory tadi dihantar ke ALU untuk diproses. Ingat ya, yang proses adalah ALU, Arithmetic Logic Unit. Kemudian bila dah siap diproses, hasilnya disimpan di store result, store ke dalam temporary pun boleh, register. Kalau dia kata store to register tu bermaksudnya store secara sementara lah dalam temporary tadi, ataupun boleh disimpan terus ke memory. So itu dua maksud store lah, sama ada ke register ataupun ke memory. So cara untuk store tu tadilah kita tengok dalam slide yang pertama tadi, tulis alamat ke dalam FAR, kemudian tulis alamat ke dalam MDR, kemudian control unit akan hantar write signal. Sama je, ini ayat ni sama macam ayat dalam slide yang awal-awal tadi. Ayat yang ini mana? Ini sama je ni tadi Ni ada 3 baris ni. Ayat yang sama digunakan untuk huraikan yang tadi tu. Yang mana yang ini. Ni sama sama. So tak perlu confuse lah. Sikit je bendanya sebenarnya. Mungkin cara nak faham tu takes time lah. Tapi bendanya sikit je. Kemudian okay, yang ni tadi PC plus 1. So ini berkenaan dengan jam ni kita tak buat one by one lah. Kita lompat-lompat. So lepas baris kedua mungkin baris kelima. Lepas baris kelima baris ke-8 Tak ada masalah pun. Okay. Ini dia punya conclusion untuk chapter yang keempat. Okay. Dia ada beritahu di sini ada 3 jenis arahan. Arahan pertama dikenali sebagai computational instruction. Arahan computational seperti add and not. Kemudian ada data movement instruction. Data movement instruction ni kita ada load, kita simpan, ataupun load kita baca data, bawa keluar data daripada memory, ataupun store. Store ni kita simpan dalam memory. Itu arahan-arahan macam ni kita klasifikasikan dia sebagai data movement instruction. Last kali kita ada control instruction. Control instruction ni merujuk kepada jump, branch, kita lompat-lompat. So mungkin susah sikit untuk awak faham sebab awak tak belajar lagi programming, bahasa pengacaraan. But never mind, apa yang saya sentuh pada hari ini semua akan dibuat secara praktikal dalam chapter 5, 6 dan 7. So hari ini cuma penerangan ataupun introduction kepada ISA table supaya dalam 5, 6, 7 nanti awak lebih mahir lah, tak perlu nak ulang-ulang balik dah. So slide yang ni boleh skip lah. Okay, so ni pun boleh skip. So habis chapter yang keempat. Okay, saya tutup ni. Okay. Nanti ingatkan saya supaya hantar ISA table dalam WhatsApp supaya awak boleh study ataupun bermain-main lah dengan ISA table tu. Ingatkan saya saja. Okey, kemudian berkenaan dengan chapter yang keempat ni juga dia ada satu quiz yang special untuk chapter 4 ni Okey, secara teorinya yang saya tunjukkan kepada awak tadi lah itu theoretical part So secara practical part, saya akan tunjukkan awak satu game. Installer untuk game ni akan saya hantar melalui WhatsApp juga. Okay. So, kejap saya buka dulu.
Awak nampak tak apa yang sedang saya buat sekarang? Saya sedang pilih screen resolution Okay. Bergantung kepada kapasiti awak punya komputer Kalau komputer awak tak berapa nak power sangat, awak jangan pilih yang besar-besar pilih yang kecil-kecil je Pilih yang kecil-kecil dia punya resolution. And then graphic quality pun sama juga. Kalau agak-agak tak powerful processor laptop awak guna very low Kalau very powerful boleh guna fantastic. Kemudian awak boleh start play. Okay, saya harap display saya ni screen dekat display saya sama macam display awak Saya harap begitu. So sekarang depan saya ni ada 3 button carrier, tutorial dengan option. Nampak Okay. Actually saya boleh guna software ni untuk buat test tapi dia tak siap lagi bahagian coming soon ni, tapi tak apa. Untuk tutorial awak boleh klik tutorial lah untuk latihan untuk praktis awak boleh klik tutorial. So dia akan bagi arahan step by step bagaimana nak pasang komponen volume tadi satu persatu memory, RAM, hard disk. Dia bagi tahu one by one So awak follow saja instruction ni. Okay, awak boleh tekan button I ni untuk inventory, untuk dia punya store. Dalam store ada barang-barang komputer lah. So awak boleh ambil barang-barang komputer dengan mengklik button I. Okay. Kemudian awak boleh close inventory lepas buat selection. Okay. Awak boleh guna T juga. T untuk toggle this window, keluar daripada window arahan ni, awak boleh klik button T, press button T. Dan untuk quit tutorial boleh tekan Q lah. So saya tunjukkan pada awak bagaimana nak main benda ni lah main software ni. So first of all saya tekan T lah. T ni saya keluar daripada arahan ni tadi. T. Okay. Kemudian saya tekan I. Okay. So dalam I ni ada dia punya store lah. Store simpanan barang. Barang-barang komputer, kekasan komputer. Dia ada graphic card. Okay, dia ada CPU. CPU ni dalam volume model tadi, CPU lah yang ada ALU tadi Kemudian ada motherboard. Motherboard ni untuk kita install RAM, untuk install CPU semua kita install atas motherboard lah. So motherboard ni tempat untuk kita install semua device. Kemudian kita ada RAM. Memory ni RAM ada satu jenis RAM di sini. Kemudian ada storage. Okay. Storage ni hard disk lah. Kita simpan data-data ataupun arahan secara kekal. So fungsi RAM, memory dengan storage ni lebih kurang sama Semua memory tadi data akan hilang, manakala hard disk ataupun storage data tak akan hilang lah bila komputer dipadamkan. Kemudian kita ada power supply. Kemudian kita ada casing komputer, ada cooling, penyejuk, kipas dan juga ada komponen-komponen yang lain lah. Komponen-komponen yang lain. So, sekejap Sekejap sepatutnya dia ada arahan ni. Sekejap. Sekejap. Sekejap saya tengah mencari arahan dia. Sekejap. Saya tengah mencari arahan ni. Okay. Sekejap saya cuba dulu sekejap.
Okay, good. Okay, so untuk start bermain saya mencari arahan ni tadi dia tak jumpa Tak jumpa, tak apa, saya escape, saya keluar jap, saya keluar, saya start balik. Okay. Tutorial. Okay, yang ni awak tekan T lah. T untuk keluar daripada arahan ni. T. Okay, kemudian first step awak tekan I dulu I. I tu inventory. Okay, dan awak tekan ni bawah ni. Miscellaneous ni, tekan yang ini. Miscellaneous. Kemudian pilih stand off. Stand off ni besi kecil besi kecil untuk kita install motherboard. Ini first step. Semua orang kena buat macam ni sebab saya tadi saya nak cari tutorial arahan step by step tu dia tak keluar So kalau tak keluar, ini cara untuk memulakan game ni So klik dekat stand off, ada 10 unit ni, stand off ni ada 10 unit dalam store. So just klik. Okay, kemudian toggle. Okay, kalau perasan ni dalam casing ni dia ada highlight warna hijau So warna hijau ni tempat awak pasang stand off tadilah. Besi kaki dia macam kaki halus kaki halus. Awak klik saja dekat bahagian warna hijau ni, dia akan installkan untuk awak Ni saya sedang gunakan mouse untuk install stand off ni. Okey. Okay, kemudian selepas daripada itu baru dikeluarkan arahan So before we install the motherboard, we need to install the power supply unit. This is the power source for everything in your computer. Okay, so open your inventory again by pressing I, select Thermaltake Smart 500 watt, hover your mouse over the highlighted slot and left click to install it. So maknanya the second step kita kena install power source dia punya brand dia Thermaltake Smart 500 watt. So tekan balik I. Okey, pergi pada power supply. Ni, dekat sini ada Thermaltake Smart 500 watt, klik di sini dan yang ni toggle dulu Okey, dan install pada bahagian hijau ni. So dia ada beritahu lagi sebelum install Thermaltake tadi kena install dulu sudah install ke tadi? Sekejap. Now we are going to install the I/O shield. The I/O shield serve the purpose of keeping the electromagnetic radiation inside the case to reduce and similar equipment. Okay. So pilih ini, nak pilih dia kena klik miscellaneous tadi. Okay, dan kita cari dia punya input output shield lah Saya toggle. Yang ini dah install dia di bawah ni dah install Thermaltake Smart 500 watt tadi. Kemudian klik balik I, kita pergi dekat miscellaneous. Kemudian kita cari I/O shield Kemudian kita install pada bahagian hijau ni. Sudah kita install lah. Okay, kemudian dia kata press I and select motherboard. Okay, kemudian press I. Kita pilih motherboard. Ini brand dia, Kemudian kita install pada bahagian hijau ni lah. Bahagian hijau ni. Macam tu So, so dia install dah ni. So awak boleh buat sampai habis lah, So dia bila habis nanti dia akan keluarkan satu statement lah yang awak dah berjaya pasang komponen dalam komputer ni lah. So software ni boleh digunakan untuk awak praktis awak punya skill memasang komputer sebab kita tak ada kelas face to face kan. Okey, daripada skill awak ni nanti kita akan test lah melalui satu ujian di mana dalam ujian tu nanti saya akan bagi awak satu real problem daripada customer. So awak kena settlekan lah pemasangan komputer ni untuk customer tersebut Jadi lagi banyak masalah customer yang awak berjaya selesaikan, lagi banyaklah markah awak nanti Okay. So untuk praktis game tu awak kena mainlah game ni untuk awak polish awak punya skill memasang komputer. At the same time awak boleh tonton video di YouTube Dekat My Guru saya ada letak 2 video, satu tentang instalasi hardware, satu tentang instalasi OS. Awak tonton video tu, dalam masa sama awak main game ni lah. Itu untuk chapter yang keempat.
Okey, ada apa-apa soalan? Macam mana nak cari customer? So, Macam mana nak cari customer? Dalam game tu dia akan bagi awak customer. Nanti customer akan contact awak. okay. Sir, yang praktis ni kan? Ya. So yang praktis ni, kalau kita tu salah macam mana? Kalau salah awak tak boleh pasang. Dia akan suruh awak buat sampai betul. Oh, maksud kita akan pilih sampai sesuai lah dengan apa yang dia minta. Ya, betul. Sebab apa yang disuruh lah. Dia suruh Boleh? Boleh sir. Okey. So saya ulang balik yang slide saya ajar tadi, slide tu tentang theoretical part theoretical part berkenaan dengan komputer hardware, ada 5 komponen dan sebagainya. Yang ini part practical part. Practical part dia awak sentuh RAM tu awak sentuh, hard disk tu awak sentuh Kemudian input output sini tak adalah Just kalau input output senang je, kita just slot, kita pasang kabel je, masukkan dalam port, selesai Cuma apa saya nak tunjukkan adalah chapter ini digabungkan theoretical part dengan practical part. Jadi masa test nanti sepatutnya kalau face to face awak akan diberi komputer untuk dipasang. Untuk bahagian praktikal lah. Tapi memandangkan kita tak ada kelas face to face, so awak akan diberi satu game lah untuk selesaikan masalah customer. Itu bahagian praktikal lah. Manakala bahagian theoretical part pula, soalan dia akan appear dalam final exam. Di mana chapter 4 tu sebenarnya introduction untuk chapter 5, 6 dan 7. So kalau boleh buat 5, 6, 7 tu bermaksud awak sukses lah chapter yang keempat. So terpecah dua chapter 4 ni terpecah dua, yang bahagian theoretical part untuk final exam, bahagian practical part untuk satu lagi quiz. Satu lagi quiz. Okay, selesai. Ada apa-apa nak tanya? Game ni saya akan bagi, installernya saya akan serahkan dalam WhatsApp. Nanti ingatkan saya ada 2 saya nak bagi dalam WhatsApp. Yang pertama tadi IXA table, yang kedua untuk software ni lah, installer ni. Okay, selesai. So ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya nak pass soalan quiz pada awak. Check WhatsApp masing-masing WhatsApp masing-masing.